Okey, Sophie dan juga penonton, untuk ruang ketika ini kita nak berbicara berkenaan topik yang saya rasa menjadi isu semasa yang menjadi perhatian kita semua, iaitu berkenaan dengan panggilan telefon ataupun SMS yang dikatakan sebagai scammer ataupun penipuan yang menyalahgunakan nama Pos Malaysia. Kita dah nampak dah tetamu yang bersama kita pada pagi ini, iaitu Tuan Zaini Yahman, iaitu merupakan pengarah operasi Pos Malaysia Berhad. Assalamualaikum Tuan, salam Ramadan. Waalaikumsalam. Apa khabar Munawar? Alhamdulillah, cukup semangat kita pagi ini Tuan. Lagi-lagi kita nak berbicara berkenaan topik penting supaya kita dapat elakkan masyarakat daripada terkena penipuan ataupun scam daripada individu-individu yang tidak bertanggungjawab. Okey, kita lihat kebelakangan ini banyak kita lihat di media sosial, panggilan telefon lah, SMS lah yang menggunakan nama Pos Malaysia tapi rupa-rupanya adalah scammer. Jadi mungkin kita boleh perhalusi, kita cerahkan kepada masyarakat apa antara jenis-jenis scammer yang menyalahgunakan Pos Malaysia. Terima kasih Munawar. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia kerana menjemput saya datang ke sini. Ya, tujuannya adalah untuk memberi kesedaran kepada penonton-penonton Selamat Pagi Malaysia berkenaan dengan scammer yang menggunakan nama Pos Malaysia untuk memerangkap dan juga membujuk dan juga memperdayakan penonton-penonton lah masyarakat, supaya kesannya adalah kerana mereka ingin dapatkan wang daripada masyarakat. Secara asasnya berdasarkan kepada banyak perkongsian yang kita terima daripada pelanggan-pelanggan Pos Malaysia sendiri. Kerana apabila scammer ni dia menggunakan nama Pos Malaysia, tentu orang akan tampil dan berkongsikan maklumat. So dalam beberapa maklum balas yang kita terima daripada pelanggan-pelanggan pos, nombor satu, mereka menggunakan sama ada SMS, WhatsApp ataupun email. Dalam butiran notifikasi yang mereka hantar kepada mangsa mereka lah, kita katakan mangsa di sini, mereka menjelaskan bahawa ada barang-barang pos yang tidak dapat dihantar kerana alamat tak lengkap dan sebagainya. Dan mereka menyertakan link tertentu yang mengandungi maklumat atau profil APK dan sebagainya. Dan apabila kita klik link tu, mereka akan mula meminta butiran-butiran peribadi dan termasuk akaun bank. Wow. Jadi apabila dimasukkan akaun bank, maka scammer ni bolehlah buat langkah-langkah seterusnya. Itu adalah taktik yang digunakan oleh scammer apabila mereka menghantar SMS, WhatsApp atau email. Ada juga scammer yang call mangsa dalam dua bentuk. Satu, apabila dia call, dia menggunakan mesin. Dan kedua, call tu ada orang lain yang call. Dan ceritanya sama, mereka maklumkan bahawa ada barang yang tidak dapat dihantar dan meminta orang ramai ataupun mangsanya membayar dahulu supaya barang tu barulah boleh dihantar. Dan juga memohon maklumat peribadi, especially yang mereka minta ni adalah akaun bank. Itu adalah taktik yang mereka gunakan. Okey, itu antara taktik-taktik yang diguna pakai oleh para scammer sekarang ini. Okey, jadi Tuan, untuk kita membantu para masyarakat di luar sana kan, untuk mengelakkan kita daripada terus ditipu oleh para scammer ini, bagaimana kita nak tahu sebenarnya panggilan telefon tersebut ataupun SMS tersebut adalah daripada Pos Malaysia ataupun scammer? Macam mana kita nak tahu sahih atau tak sahih? Alright. Mudah saja. Nombor satu, kita jangan panik apabila kita terima call yang mendakwa Pos Malaysia, kemudian minta nombor akaun pelanggan pula ataupun minta butiran-butiran pelanggan. Sebab kita Pos Malaysia, apabila kita menyampaikan perkhidmatan kita, especially bila kita serabang, kita memang sudah mempunyai alamat, sama ada alamat pengirim ataupun alamat penerima. Dan kita tidak meminta apa-apa cas bayaran sekiranya alamat tidak lengkap ataupun sebagainya. Jadi kita pula tidak juga menghantar apa-apa SMS ataupun WhatsApp yang memohon meminta orang ramai untuk membuat bayaran apabila barang-barang mereka tidak dapat dihantar. Jadi sekiranya rakyat Malaysia terima apa juga bentuk SMS ataupun WhatsApp yang seperti ini, jangan layan, jangan layan. Dan ataupun sekiranya dihubungi melalui telefon, minta nombor akaun, butiran peribadi, jangan ragu-ragu, hentikan perbualan dan tamatkan perbualan kerana itu bukan permission. Dan sekiranya
masyarakat masih lagi ragu-ragu. Tadi ada orang call, beritahu saya ada barang tapi tak dapat dihantar, alamat tak lengkap, dia minta bayaran dan sebagainya. Okey, dah hentikan perbualan. Jangan risau, boleh hubungi Pos Malaysia di talian khidmat pelanggan kita. 1-300-300-300 kerana kita ada ejen khidmat pelanggan yang bersedia yang boleh melayan dan memberi makluman. Jadi kalau misalnya kata skamer ni beritahu ada nombor parcel sekian. Sebab nombor parcel ni boleh dicipta, dia boleh ambil di mana-mana. Jadi boleh semak dengan pengurusi sebab kita ada ejen yang boleh membantu. Khidmat pelanggan kita pun bertugas 7 hari seminggu daripada 8.30 pagi hingga 8.30 malam dan boleh bantu. Nombor khidmat pelanggannya sangat mudah untuk kita ingati, 1-300-300-300. Okey, kita saksikan video yang kami kongsikan ini. Ini merupakan antara paparan berita yang kita sama-sama ketahui berkenaan dengan taktik daripada skamer ini. Okey tuan, dalam situasi sekarang ini kan, kita sedia maklum ada yang pernah terkena dengan panggilan skamer yang melibatkan nama Pos Malaysia ini, dan kita nak, kalau boleh kita nak elakkan perkara ini daripada terus berlaku. Jadi apa antara tindakan daripada pihak Pos Malaysia untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat? Ya, saya ada gariskan buat catatan di sini untuk beberapa perkara yang perlu diberi kesedaran kepada masyarakat. Tujuan Pos Malaysia adalah untuk menyampaikan kesedaran ini supaya masyarakat tidak terkena ataupun tidak terlibat dengan skamer ini yang maklumlah kita ni nak raya. Betul. Kita perlukan wang yang banyak untuk hari raya ni, dan jangan sekali kita tertipu dengan skamer ni. Nombor satu, apabila kita terima SMS ataupun WhatsApp ataupun email ataupun panggilan telefon yang mencurigakan, adalah penting bagi kita untuk tahu sama ada kita menantikan bungkusan atau tidak. Sekiranya kita tidak menantikan apa-apa bungkusan dan sebagainya, jangan layan, kerana apa jua SMS dan WhatsApp yang saya sebut tadi mempunyai link memohon butiran peribadi ataupun nombor akaun. Itu sama sekali bukan Pos Malaysia, sebab kita tidak membuat begitu ya. Dan juga apabila sudah pun misalnya kata terklik link tu, pun jangan panik. Hentikan tindakan seterusnya, dan apa yang perlu dibuat adalah kita perlu melaporkan kepada pihak berwajib ya. Jadi ingin saya kongsikan sini, kita apabila telah pun terlibat ataupun mula klik tu, sila respon kepada hotline 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Dan juga orang awam boleh menghantar WhatsApp insiden kepada Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK di talian 013-2111-222, ataupun nombor akaun ni sebenarnya yang disertakan dalam SMS tu boleh diperiksa. Kita boleh periksa di laman web rasmi PDRM untuk menentukan sama ada siapa pemilik akaun ni. Jadi akaun ni akaun skamer atau sebagainya, sebab PDRM punya database dan sebagainya. Jadi boleh semak di laman web kelolaan PDRM, semak mula .rmp.government.my. Dan juga ikuti perkembangan terkini di Facebook dan juga Instagram Pos Malaysia, sebab kita sentiasa berkongsikan tips-tips berkaitan dengan aktiviti skamer, parcel ni dan sebagainya. Okey, kita difahamkan baru-baru ini Pos Malaysia ada melaksanakan kerjasama bersama dengan unit Jabatan Siasatan Jenayah dan juga Komersial di negeri Perak, PDRM Perak, untuk menangani kes skamer ini daripada berterusan berlaku. Jadi mungkin kita boleh sedikit kongsikan kepada masyarakat apa antara intipati inisiatif yang telah dilaksanakan. Ya. Pihak Pos Malaysia bersama dengan Polis Diraja Malaysia, IPK Perak Perak, negeri Perak. Kita bekerjasama untuk mewujudkan kesedaran kepada masyarakat tentang phone scam ni. Ya, sama ada SMS, WhatsApp ataupun telefon yang menggunakan nama Pos Malaysia untuk memerangkap masyarakat. Tujuan kesedaran ni adalah supaya mereka tahu bahawa apakah tindakan yang betul dibuat untuk tidak terlibat dengan skam ni. Jadi kita dengan pihak kerjasama, selain daripada dengan pihak Polis Diraja Malaysia, kita juga menganjurkan beberapa aktiviti. Nombor satu ialah aktiviti kesedaran yang melibatkan kita beri briefing ataupun ceramah kesedaran kepada masyarakat, kepada staf-staf Pos Malaysia juga, kepada frontliners Pos Malaysia. Selain itu kita mengedarkan maklumat, flyers melalui mail iklan daripada rumah ke rumah. Dan selain itu juga kita juga meletakkan maklumat berkaitan dengan skamer ni di post TV di Pos Malaysia, rangkaian Pos Malaysia.
Jadi ini akan kita teruskan dan insya-Allah kita akan lancarkan sebagai satu kesedaran kepada semua masyarakat, bukan saja di negeri Perak tapi matlamatnya adalah di seluruh negara. Cukup menarik apa antara inisiatif yang telah dilaksanakan oleh POS Malaysia dengan kerjasama daripada pelbagai pihak untuk kita memperkasakan hal ini. Dan tuan, sudah pasti dalam ruang masa yang ringkas ini sedikit nasihat kepada seluruh masyarakat untuk kita tidak menjadi mangsa kepada scam. Sekali lagi berkenaan dengan menyalahgunakan nama POS Malaysia. Kepada semua penonton, selamat pagi Malaysia, berhati-hati. Kita kadang-kadang jangan terlalu cuai sebab kadang-kadang kita excited lebih. Bila kita terima, ada bungkusan dah sampai dan sebagainya, kita pun excited. So hati-hati dan sebagainya. Dan apa yang perlu semua buat adalah apabila kita terima, penting kita abai, kita sekat, kita padam dan kita laporkan apabila kita menerima scam dalam bentuk WhatsApp, phone dan sebagainya. Itu antara nasihat paling kita boleh laksanakan untuk kita mengetahui berkenaan situasi berkenaan dengan aktiviti scam ini. Yang paling utama seperti yang tuan kongsikan tadi, jangan panik tuan. Dan yang paling utama juga, pihak POS Malaysia tidak pernah sama sekali meminta nombor akaun daripada anda. Kalau pernah, itu maksudnya scammer. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Zaini Ahmad, Pengarah Operasi POS Malaysia Berhad atas perkongsian pada pagi ini, iaitu berkenaan bagaimana usaha untuk meningkatkan kesedaran aktiviti skamer ini. Terima kasih tuan. Terima kasih. Baik, penonton, kita akan terus sahaja bersama dengan rakan penyampai kita di Jabatan Meteorologi Malaysia, MET Malaysia, untuk mengetahui perkembangan cuaca di seluruh negara sepanjang hari ini.